Assalamualaikum semua. Sony baru sahaja lancarkan kamera A9 III dan kamera ni memang sangat-sangat game changer. Breakthrough dalam digital fotografi dan juga videografi, terutama untuk pengguna-pengguna mirrorless sebab ini merupakan kamera pertama di dunia. Mirrorless pertama di dunia, aku betulkan balik statement aku, mirrorless pertama di dunia yang menggunakan global shutter. Haha, okay. Ini memang sangat-sangat unik, sangat-sangat special untuk kamera Sony sebab aku sebagai seorang content creator, aku sebagai seorang fotografer dan juga videographer, global shutter ni merupakan satu benda yang sangat-sangat dinantikan kepada mirrorless di dunia. Okay, sangat-sangat sebab benda ni memang game changer, memang sangat breakthrough sebab once satu kamera dah menggunakan global shutter, basically yang lain juga akan ikut. Tetapi macam biasa, Sony merupakan kamera pertama ataupun mirrorless pertama yang menggunakan global shutter. Korang mungkin tanya-tanya, apakah itu global shutter? Kenapa special sangat global shutter ni? Kan? Alright. Global shutter ni sebenarnya memang dah sesuatu yang diminta-minta oleh ramai fotografer dan juga videografer di luar sana. Sebab global shutter ni dia dah ada dekat cinema camera tapi tak ada dekat mirrorless camera. So, global shutter ni satu benda yang sangat bagus, yang sangat-sangat powerful sebab dia punya limitation kepada shutter sync tu, dia akan buka. Okay, dia akan buka, dia akan jadikan kamera tu mempunyai kelebihan yang sangat jauh berbanding dengan kamera-kamera mirrorless di luar sana. Alright guys, aku memang sangat-sangat excited mendengarkan benda ni. So apa kata aku bawa korang bersama-sama dengan aku untuk melihat sendiri daripada announcement yang Sony buat. Sebab dari segi official video, Sony ada 2 video official. Yang pertama ni video dia dalam 2 minit tentulah, dia lebih cerita kepada secara keseluruhan bersemualah, tidak terlalu detail. Tetapi video kedua daripada Sony ni, dia memang sangat-sangat detail. So, sebab itulah aku nak tunjuk korang video kedua dan aku akan terangkan dekat korang semua apakah teknologi-teknologi yang ada pada Sony A9 III. Padu sihat. Padu. Alpha. Okay, jom kita tengok the world first full frame global shutter image sensor. World first guys. Alright, world first. Untuk semua mirrorless camera di dunia, this is the world first. Macam biasa Sony, terbaik. Okay. Alright, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 benda yang Sony nak tekankan dalam A9 Mark III ni. Yang pertama, of course, global shutter. Nombor 2, mengenai autofocus, dan benda ni aku rasa Sony dah ada lama dah. ZV-1, A6700, A7C Mark II. So benda ni memang agak normal untuk Sony sebab A7R Mark V yang pertama menggunakan real-time recognition autofocus dengan AI teknologi. Lepas tu professional fotografi ni Sony tekankan dari segi penggunaan kamera ni untuk professional usage, penggunaan secara profesional. Dan movie function ini memang sangat best. Aku kalau bercakap tentang A9 ni, aku off sikit bila A9 untuk video. Tapi sekarang dah tak ada guys. A9 Mark III bapak power gila. Dari segi reliable operability, ini segi control function apa semualah. Okay, jom kita tengok global shutter image sensor. Okay, dari segi video ni, apa yang korang nampak ialah di mana kalau kita bercakap mengenai global shutter dan juga normal shutter, iaitu rolling shutter. So kelebihan global shutter ni ialah dia akan record data cahaya tu secara serentak. Alright, daripada image sensor tu secara serentak dia akan bawa data tu daripada surface image sensor tu secara serentak pergi dekat dia punya processor. So kalau nak dibandingkan dengan yang biasa pada mirrorless camera yang ada sekarang ialah dia akan baca line by line daripada atas sampai ke bawah. So benda ni akan mengakibatkan data yang dibaca tu kadang-kadang tu dia akan ada dipanggil jolly fact, lagi tu dari segi penggunaan dia akan nampak macam bending. So benda tu semua akan hilang bila ada global shutter. Ini memang sangat-sangat best. Nampak dia punya cara reading data tu berbeza.
So megapixel yang digunakan pada A9 Mark III ni ialah 24.6 megapixel, dan pada pendapat aku 24.6 megapixel ni personally aku okey je dengan 24 megapixel ni, tak ada isu. Dan kalau nak crop pun setakat nak crop 50% daripada 24 megapixel, basically kita akan dapat 14 ataupun pergi ke 10 megapixel. Still okay, still fine. 10 megapixel still usable megapixel untuk printing, untuk social media sharing. No issue. Dan dia menggunakan Osmo RS image sensor. So basically memanglah kena ada, sebab Global Shutter ni dia memang sangat-sangat laju. Sebab tu dia kena pakai Osmo RS, di mana dengan adanya RAM ataupun memory di belakang image sensor tu, dia dapat transfer data dengan cukup-cukup laju. Prosesor yang terbaru Bionic SR, of course, up to 8 times more processing power normal. Okay. Dengan adanya Global Shutter ni, kita akan dapat blackout free 120 frame per second. 120 frame per second, wey. Kita boleh shoot RAW dengan 120 frame per second. RAW. Okay? RAW. 120 frame per second RAW. So basically, kita boleh shoot video RAW 120 frame per second. Tapi ada buffer lah kan. Tapi basically apa yang aku nak cakapkan ialah, kalau kita nak buat slow-mo 120 frame per second, kita boleh buat dalam keadaan foto dan convert jadikan video RAW. Lain macam. Oh, gila wey. Kau shoot RAW 120 frame per second. Okay, ini satu benda yang baru, dipanggil pre-capture. Pre-capture ni ialah satu feature, aku rasa yang introduce benda ni ialah Nikon. Nikon dia keluarkan dekat Z9 dia, di mana dia boleh buat pre-capture. Berbeza dengan Sony punya pre-capture ialah dia pre-capture RAW. Okay, RAW ni satu benda yang unik lah, sebab dengan adanya Global Shutter ni, actually sebenarnya apa yang Sony keluarkan daripada teknologi daripada Global Shutter ni cuma sikit saja. Sebenarnya ada banyak lagi teknologi yang boleh diutilisekan dengan Global Shutter ni. Global Shutter ni is big game, guys. Memang big games. Alright, dia akan dapat apa orang panggil rewind balik 1 saat. Katakanlah kita miss satu moment tu, satu yang kita nak shoot tu, kita miss out. So kita ada 1 saat lagi di belakang di mana kita boleh rewind. Kita boleh turn back time. Champion, guys. Champion. Okay, alright. Temporarily boost continuous speed with front custom button C5. So ni feature ni macam ni. Katakanlah kita tengah shoot Kita tengah shoot 30 frame per second. Right? Kita shoot 30 frame per second. Dan kita dapat apa orang panggil expect yang moment yang kita nak shoot lepas ni ialah moment yang sangat-sangat bagus. Dan secara automatik apa yang kita boleh buat ialah kita boleh tekan button C5 di mana dia dah configure C5 ni untuk boost. Automatically tekan sahaja button C5, dia akan jadi 120 frame per second. Champion lah, guys. Alright. So kita boleh gunakan 120 frame per second ni bila kita perlu saja. Kita tak adalah nak shoot 120 frame per second ni all the time. Jadi kita katakanlah kita shoot normal 20 frame per second, kita shoot normal 20 frame per second. Lepas tu kita cakap ni moment bagus ni. Kita tekan button C5 tu, automatically kamera akan tukar menjadi 120 frame per second. Dan masa kita shoot tu, katakanlah kita rasa okay dah habis moment tu, kita release balik button tu, dia akan kembali kepada normal frame yang kita dah set tadi. Okay. So benda ni lah yang kita nak. Alright. Customization bila kita nak set kepada high speed. Sebab tak semestinya kadang-kadang tu bila kita shoot tu kan, terutama macam aku, seorang yang suka shoot burung kan, kadang-kadang tu moment tu ialah moment biasa. Aku tak perlukan pun 120 frame per second. Aku cuma perlukan 20 frame per second ataupun 10 frame per second dah mencukupi. Tapi bila ada satu scene tu, aku rasa benda ni best. Kadang-kadang tu kalau aku nak tukar balik, dia akan ambil masa. Contohnya aku kena pergi dial balik, tukar apa semua tu, benda tu akan ambil masa. Tapi dengan adanya button C5 yang baru ni, aku just tekan sahaja, automatically now kamera akan tukar kepada 120 frame per second. Korang bayangkan untuk penggunaan ni memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat praktikal. Aku tak sabar nak test.
automatically dia akan ubah shoot. Power gila. Power gila. Okay, ni berapa ni? Alright. Ini di segi shutter speed. Jadi memenangkan kamera ni sekarang dah menggunakan global shutter. Dia punya shutter speed boleh pergi 1/80,000. 1/80,000 guys. Aku tak tahulah macam mana aku nak gunakan shutter speed laju macam ni. Kebiasaannya kita akan menggunakan shutter speed macam ni bila kita shoot dalam keadaan outdoor dan kita menggunakan aperture 1.4 ataupun mungkin 50mm 1.2 dan kita terpaksa pump kita punya shutter speed sangat-sangat tinggi dan benda ni memang sangat berguna lah. Tapi secara personally dari segi practical usage bila kita shoot dekat outdoor memang jarang lah untuk aku menggunakan 1/80,000 ni. Okay, ini satu benda yang best. Flash syncs at all shutter speed. Aku tak dapat nak imagine, okay, aku shoot 1/10,000 menggunakan shutter speed full power tanpa risau ada orang panggil line-line yang gelap terang tu. Okay, sebab dia dah menggunakan global shutter. Hoi, power gila. Okay, so kat sini dia ada beritahu please use compatible flash units such as HVL 60RM2 ataupun HVL 46RM. So basically dengan menggunakan flash daripada Sony, kita akan dapat full power lah daripada global shutter ni. Menggunakan third party flash aku tak sure lagi. Benda ni kena test, nak kena tahu macam mana keadaan dia. Okay, ini satu benda yang baru. Katakanlah ini untuk orang yang menggunakan third party flash. Manual flash timing adjustment for wide flash unit compatibility. So ini sesuai untuk mereka yang menggunakan flash bukan daripada Sony, di mana kita boleh adjust dia punya flash timing setting ni untuk kita match dengan dia punya shutter speed dan juga flashing kita. So kita boleh adjust benda ni, tapi benda ni kena buat secara manual lah. Berbeza dengan menggunakan flash daripada Sony, benda ni dibuat secara automatic, tidak perlu adjustment yang terlalu detail macam ni. Tapi dengan third party kita kena adjust secara manual. Okay, so aku rasa benda tu sajalah yang Sony ceritakan pasal global shutter yang ada pada A9 Mark III ni. So kehadiran global shutter pada mirrorless ni memang sangat-sangat dinantikan. Lama dah, aku sudah dah 5 tahun, 6 tahun dinantikan, dah diceritakan dalam forum kenapa perlu dan pentingnya penggunaan global shutter pada kamera. Dan global shutter ni sebenarnya dah ada dekat cinematic camera tapi tidak ada pada mirrorless camera. Alhamdulillah, Sony merupakan kamera pertama yang melahirkan, merealisasikan global shutter pada mirrorless camera. Ini game changer. Confirm brand-brand lain juga akan ikut, tapi tak tahu bila yang diorang akan mampu dapat catch up dengan Sony punya teknologi. Dan ini memang sangat dinanti-nantikan kepada para fotografer di luar sana lah, terutama professional fotografer yang memerlukan speed dalam dia punya fotografi. Alright. So seterusnya Sony ada beritahu pasal real time recognition autofocus. Benda ni bukan satu benda yang baru sangat untuk Sony. Sony dah ada since daripada A7 Arma 5. Sudah hampir 2 tahun Sony menggunakan teknologi AI ni. So macam biasa dia ada human, animal, bird, animal, bird. Sekarang ada priority to animal, priority to bird, insects, car or train dan juga airplane. So benda ni memang dah ada lama untuk Sony. Apa yang menarik dengan A9 Mark III ni, dia improve lagi dari segi recognition, dari segi stability, detection of human, walaupun dia menggunakan helmet ke, menggunakan topi cermin mata hitam ke, semua dalam keadaan yang lebih gelap. Mana Sony ada nyatakan dia boleh detect even dalam keadaan -5 punya -5 EV, dia punya kegelapan cahaya, tracking burung apa semua. Benda ni memang agak normal lah untuk kamera Sony. Memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat reliable, sangat-sangat accurate, memudahkan fotografer ataupun videografer untuk shoot video dengan cukup baik. Okey, sekarang bercerita pula mengenai professional photography. Okey, dari segi ISO dia mampu pergi secara native daripada 250 sampai 25600 ISO dan dia boleh expand sampai ke 125 sampai 125 ke 51200. Okey, kalau korang tengok dekat sini, korang rasa kenapa ISO dia tak macam kebanyakan kamera mirrorless Sony, di mana mirrorless Sony dia boleh pergi sampai 50 ISO kan, 50 ISO, 25 ISO.
dan juga dia punya native ISO untuk sebelum ni kamera Sony dia ada antara 100, minimum paling rendah ialah 100. Tapi kenapa yang A9 Mark III ni dia tidaklah serendah berbanding dengan kamera-kamera sebelum ni? Semuanya ialah disebabkan global shutter. So global shutter dia berbeza sedikit berbanding dengan normal rolling shutter pada kamera-kamera mirrorless sekarang. Alright, dan bagi aku okey je. Right? ISO 250 ataupun expandable sampai jadi 125, aku okey je, tak ada masalah. Sebab ini satu benda yang bagi aku tidak terlalu penting sangat. Okey, 100 dengan 125 beza sikit je, tak ada beza pun. Bagi aku okey, tak ada masalah. Dari segi low light capability dia boleh pergi sampai 25600 ataupun 51200 dan as usual 24 megapixel memang ni lah range dia. So shoot dalam keadaan low light memang okey lah, 24 megapixel aku memang suka. Okay, so Sony juga ada improve dari segi 5 axis optical in-body image stabilization, IBIS dia, di mana dia boleh mampu sampai 8 stop. Tapi yang ini dia perlukan lens dan juga lens yang sudah menggunakan optical steady shot. So bila digabungan dua ni dia akan menghasilkan 8 stop. So by normally Sony hanya mampu dalam 5 stop lah. Tu normal lah, 5.5 stop lah itu. Okay, ini satu benda yang baru di mana dia boleh shoot composite raw shooting for reduced noise. So katakanlah kita shoot dalam keadaan low light dan kita nak rendahkan dia punya noise level, kita boleh shoot secara composite dalam kamera dan kamera automatically akan gabung semua gambar tu jadi satu. So tadi nak jap. Dia tulis the lowest allowable shutter speed for composite raw shooting is 1/30 second. So maksudnya kita boleh shoot sampai 1/30 second je lah. Jadi kita tak boleh shoot lagi slow lah untuk composite raw shooting ni. Alright. Boleh nampak lah perbezaan dia punya noise dia memang sangat-sangat rendah lah. Memang sangat-sangat rendah. Ni kena test lah. Kena test. Okay, flicker free shooting. Ni macam biasa lah. Flicker free shooting sebab dia dah global shutter. Okay, seterusnya dari segi movie function. Ini yang menarik juga ni daripada A9 Mark III. Dari segi movie features, sebab dia dah ada global shutter, guys. 4K 120p without cropping. Hey, gila lah. Gila. Alright. Kenapa dia tak boleh record macam 8K? Sebab dia cuma 24 megapixel. So dia tak boleh shoot 8K lah. 24 megapixel tak boleh shoot 8K. Paling tinggi pun 4K dan juga 6K lah. Dia ada dynamic stabilization. Memang sangat-sangat bagus dynamic ni. Sangat stable. Dia boleh record S-Log 3 422 10-bit. Champion. Azimuth macam biasa. Breathing composition pun dia dah ada dekat A9 Mark III. Sama macam ZV-E1, sama macam A6700, A7 Mark IV. Alright. Very good. So itu sahajalah movie function yang Sony tekankan. Dari segi kelebihan-kelebihan lain, mungkin ada, contohnya macam apa nama dia tu, yang segi assist focus apa semua tu memang ada lah aku rasa. So benda tu nak kena test jugalah. Tapi so far aku puas hati dengan movie function yang ada pada A9 Mark III. Okay, dari segi operation design dia apa semua, dia dah buat design dia mungkin lebih baik apa semua. Bagi aku mungkin benda ni nak kena test lah, pegang. Dan satu benda kalau perasan, dia punya tempat letak strap tu dia dah lain. Dia dah, bentuk dia dah lain, kedudukan dia pun dah lain sikit. Okay, dari segi control bahagian atas basically sama macam A1 juga. Dia campur A1 campur R5, dia akan jadi A9 Mark III. Dan dia menggunakan button sebelah tepi tu. Dia punya shutter dia tulis kat sini quick response shutter button. Yang ini nak kena test dulu. Sekarang tak tahu lagi. Ada C5, yang ini yang dia dah set dijadikan shooting speed boost. Okay, dia ada grip baru VGC5. Sebelum ni yang ada Sony menggunakan VGC4, di mana dia improve dari segi button placement, grip yang semua lah. So ini kepada mereka yang mungkin nak shoot vertical menggunakan A9.
Okay, dia punya screen sama macam A7R Mark V, 3.2 type 4-axis multi-angle LCD monitor, sama macam A7R Mark V. So ini yang kedua daripada Sony, A7R Mark V dan juga A9 Mark III. Dia punya viewfinder memang terang, 9.44 million dot, dan dia menggunakan dual CF Express Type A dan juga SD card. Body dia magnesium alloy, normal untuk professional camera. Dust and moisture resistant also normal untuk professional camera. Okay, ini 2x2 MIMO for fast Wi-Fi data transfer. Alright, yang ini basically memang sangat-sangat bagus untuk spot photographer, di mana dia akan shoot dan gambar tu transfer pergi ke dia punya smartphone ke ataupun dia punya network. So benda ni memang sangat-sangat bagus lah untuk orang yang untuk press, sebenarnya untuk photographer journalism. Dia ambil gambar dan gambar tu automatically transfer pergi dekat kamera, pergi dekat laptop ke, pergi dekat phone ke untuk transfer gambar tu pergi dekat server lah. Okay, di segi ini satu benda yang baru juga. Katakanlah kalau kita playback gambar, bila kita playback gambar akan ada FN button yang baru. Ini aku suka sebab dekat situ nanti kita boleh customize, kita boleh zoom, kita boleh lock, kita boleh letak rating, kita boleh macam-macam lah. Kita letak apa tu, shutter music, aku tak tahu lah. Alright, benda ni nak kena test dan benda ni sangat-sangat bagus untuk kamera A9 Mark III. Best. Benda ni best, aku suka. Okay, ni group display. Aku terus terang aku tak suka menggunakan group display. Aku suka dia playback semua gambar serentak. Tapi kalau tengoklah, kalau Sony improve dari segi group display, mungkin aku akan menggunakan benda ni lah. Terutama kalau shoot menggunakan 120 frame per second lah. Senang nak pilih apa semua lah. Okay, dia ada voice memo microphone. Yang ini kita akan letak dekat dia punya metadata. So katakanlah satu gambar tu, alright, kita letak kita nak cakap pasal gambar tu, betul ke? Ini gambar ni apa semua, detail pasal gambar dia apa semua, so, kita boleh letak metadata audio dekat gambar tu. Alright, tu basic dia memang tak ada guna sangat lah untuk screen reader function. Benda ni dah ada dah pada kamera-kamera yang baru sebelum ni, tapi untuk kita mungkin kita tak menggunakan benda ni lah. Dan Sony macam biasa dia menggunakan recycle item untuk buat kamera dia dengan plastik ataupun kertas yang digunakan pada kotak kamera ni. Alright, so aku rasa itu sahajalah pandang pertama aku mengenai A9 Mark III. Bagi aku A9 Mark III ni memang sangat game changer, breakthrough dalam mirrorless industry di dunia. Dan Sony merupakan kamera pertama di dunia yang menggunakan global shutter. Tahniah banyak-banyak pada Sony kerana memperkenalkan global shutter, dan harap ini akan mengubah industri mirrorless camera di dunia. Alright, dan Sony yang pertama macam biasa, confirm banyak gila award Sony dapat. Terima kasih korang yang stay dekat channel YouTube aku dan support aku punya video. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.